Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil manfaat daripada masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan. Bulan sudah kita bincang betul kan? Saya tak ingat lah. Ada siapa-siapa ingat bulan sudah kita bincang apa? Banyak ingat apa je? Siapa ingat? Saya tak ingat kita bincang apa tu. Ada siapa-siapa ingat?
Ya. Masbuk. Ya. Ya, masbuk. Masbuk perincian dia macam mana? Masbuk tu umum. Daruk. Cuba ingat tu. Bukan dalam soalan, dalam asas mula tu. Soalan ada siapa tanya masbuk tu. Ada sahabat tanya tu. Betul ada bincang masbuk, tapi asal yang kita bincang tadi ingat tak? Tak ingat siapa-siapa? Kita bincang masbuk individu. Tak mungkin masbuk dia tak ada di individu. Masbuk dia di makmum. Kita bincang tinggal Fatihah. Tinggal Fatihah. Ya. Okey, saya sebut kalau kita dah ni kita tinggalkan. Okey, sebab kata masbuk kita tak bincang. Sebab dia tidak ada perincian umum masuk tu. Maksudnya perincian kita. Okey, saya sebut mungkin kita bincang macam ni. Mungkin kita bincang berkait dengan orang yang tinggal Fatihah. Tinggal Fatihah ada tiga keadaan. Satu, orang sembahyang seorang diri. Yang kedua, orang yang sembahyang berjamaah. Yang ketiga, imam. Sembahyang seorang diri barangkali kita dah bincang. Dia ada 5 keadaan. Kerana sembahyang seorang diri, tertinggal Fatihah, teringat dalam qiyam tu juga, tertinggal Fatihah, teringat di dalam rukun-rukun berikutnya. Yang kedua, yang ketiga tinggal Fatihah, teringat dalam rakaat yang berikutnya. Yang keempat tinggal Fatihah, teringat sebelum salam. Yang kelima teringat selepas salam. Okey, dari bincang tu. Yang kedua, yang sangkut dengan masbuk-masbuk juga ni. Okey, yang tinggal Fatihah itu pembahagian yang kedua ataupun keadaan yang kedua. Keadaan kita menjadi makmum. Dia ada 6 keadaannya. Satu, tinggal Fatihah, teringat dalam qiyam tu juga. Ada ingat tak? Tinggal Fatihah, ingat dalam qiyam tu juga. Dia wajib baca Fatihah, diberi masa, diuzurkan kepadanya sehingga 5 rukun. Ada tak? Tak ada? Ada? Rasa yang tu. Kerana sebab kita tak bincang masbuk tu, tak bincang. Sebab dia masbuk tu satu yang umum, dia ada perinciannya. Okey, kita pergi. Kalau kata ya dah belajar dah, kita tukar.
Okey, meninggalkan Fatihah ataupun tertinggal Fatihah bagi makmum, dia ada 6 keadaan. Saya senaraikan balik. Yang pertama, tertinggal Fatihah itu teringat dalam qiyam itu juga. Mangkali kita dah bincang yang ni. Yang kedua, tertinggal Al-Fatihah teringat di dalam ruku'. Yang ruku' itu berlaku seperti mana keadaan biasa. Macam mana imam rukuk dulu, kemudian baru dia rukuk. Dalam rukuk tu dia teringat, kata dia tinggal Fatihah. Yang ketiga, tertinggal Fatihah dan teringat di dalam rukuk. Yang rukuk itu berlaku dalam keadaan dia turun rukuk dulu. Imam tak rukuk lagi, dia rukuk dulu, kemudian barulah imamnya rukuk. Okey. Yang keempat, tertinggal Fatihah dan teringat di dalam rakaat yang berikutnya. Okey. Yang kelima, tertinggal Fatihah teringat sebelum salam. Dan yang keenam, tertinggal Fatihah teringat selepas salam. Yang tu kita dah belajar ke belum? Dah belum? Belum. Tapi satu tu mungkin, sebab sebut tadi mungkin yang satu tu. Ada soalan sebenarnya, Mas Buk ada sahabat yang duduk belakang, saya tak ingat siapa yang tanya, yang menyandak kat dinding tu. Kiai kita. Entah soalan. Ya. Soalan dah. Okey, kita pergi yang kedua ni. Tu. Pergi yang kedua. Tertinggal, ni makmum. Ingat. Mbak semayang ni kita kena ingat tuan-tuan. Pasal dia tak boleh tengok kitab. Mbak zakat kita boleh tengok kitab. Mbak puasa boleh tengok kitab. Mbak semayang tak tengok kitab, dia kena ingat. Tak pernah berlaku orang menjadi masalah dalam semayang, berhenti semayang tengok kitab, tak boleh. Dia kena dia kena selesai itu. Okey, teringat yang baik kalau berlaku pada kita. Yang kedua, daripada perincian tadi, tertinggal Fatihah teringat di dalam ruku'. Ni makmum ni, macam kita semua ni tuan-tuan, teringat dalam ruku'. Yang ruku' itu berlaku seperti mana keadaan biasa. Macam mana imam turun ruku' dahulu, kemudian barulah kita turun ruku', tuan-tuan. Di dalam ruku' itu kita ingat ataupun kita syak, hukumnya sama. Yang ni kemarin bulan sudah ada orang tanya ni, kalau syak macam mana? Siapa tanya? Okey tuan-tuan, dalam rukuk itu kita syak. Tu tuan-tuan. Jadi apakah yang perlu kita buat dan bagaimanakah status sembahyang kita? Penjam 2 orang tuan-tuan, baik ingat sikit. Nak penjam 2 orang. Penjam 2 orang siapa-siapa, saya janji tak buat balik, saya penjam saja. Penjam 2 orang siapa-siapa? Penjam 2
Dua orang. Siapa? Ni janji sungguh tak balik ni, penjam sini je. Janji seorang lagi, nak ada 2 orang penjam. Siapa? Siapa tuan-tuan? Kira sihat dah ke? Ya. Okey, seorang jadi imam, seorang jadi makmum, tak kena baca pun. Kira nak kena laku dengan sikit. Tuan-tuan, sekarang ni mereka takbir ihram. Tuan-tuan, dua orang takbir ihram. Imam takbir ihram, makmum takbir ihram. Okey. Selepas takbir ihram, mereka membaca doa iftitah. Tuan-tuan, di sini yang tuan-tuan kata masbuk, ada masbuk tu. Sebab bila dua-dua orang ni baca doa iftitah tu lebih panjang daripada Fatihah. Kenapa? Jadi kalau makmum dia lepas takbir, dia baca doa iftitah, habis doa iftitah tu, maknanya dia tu telah dikategorikan sebagai makmum muwafiq. Dia bukan masbuk lah. Sebab apa? Sebab dia boleh baca doa iftitah habis. Doa iftitah itu lebih panjang daripada Fatihah. Maknanya dia sudah dapat masa. Ada soalan yang tanya masa gitu tu. Kenapa? Jadi orang yang dapat masa tu dipanggil orang muwafiq. Kenapa? Dia dapat masa tu dipanggil orang muwafiq. Tak dapat masa dipanggil orang masbuk, tuan-tuan. Dapat masa tu dapat baca ke tak dapat baca ke? Muwafiq. Tu, tuan-tuan. Bila dia orang muwafiq, dia wajib baca Fatihah. Tu cerita dia, tuan-tuan. Kenapa? Dalam mazhab kita, bila muwafiq wajib baca Fatihah. Wajib habiskan Fatihah, walaupun terpaksa ditinggalkan oleh imam. Obligasi dia ialah menghabiskan surah Al-Fatihah. Kenapa? Jadi bila lepas dia orang takbir, makmum dia baca doa iftitah, habis doa iftitah. Tu. Okey, Datuk Bakar kita boleh faham? Cara orang besar angguk tu. Okey, bila dia habis doa iftitah, maknanya dia dapat masa. Bila dia dapat masa, dia dikategorikan sebagai orang muwafiq. Bila dia dikategorikan sebagai orang muwafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Tu. Walaupun kena tinggal dengan imam. Dapat masa belum tentu dapat baca. Sebab apa? Tak dapat baca. Kalau dapat masa, dia baca doa iftitah. Tak dapat baca lah sungguh. Yang kedua, dia baca lambat. Masa untuk baca Fatihah secara sederhana dapat, tapi dia baca lambat. Tak sempat habis lah Fatihah tu. Jangan dia rokok belum habis tu, batal sembahyang rokok tu. Yang ketiga, masanya dapat, tapi dia tak dapat baca Fatihah. Sebab apa? Sebab selepas dia baca doa iftitah tu, dia dengar, dia terpesona dengan bacaan imam. Kemudian bila imam dah rokok ataupun dah hampir pada rokok, barulah dia tersedar dia belum baca Fatihah. Yang keempat, dia dapat masa, tapi dia tak baca Fatihah. Sebab apa? Dia duduk berangan, aku sepatutnya tadi ni angkat sumpah ni. Tu. Angkat sumpah jadi apa-apa lah, tuan-tuan. Tu. Lepas tu imam rokok, dia tersedar dia belum baca Fatihah. Jangan rokok, batal sembahyang. Mazhab kita wajib baca Fatihah. Okey, bila wajib baca Fatihah walaupun ditinggalkan oleh imam, di sinilah dia diberi kelonggaran untuk habiskan Fatihah itu, sehingga boleh berenggang daripada imam 3 rukun. 3 rukun macam ni.
Bukan macam ni. 3 rukun. Okey, dipanggil 3 rukun yang panjang. Kira 5. Okey, macam mana? Tuan-tuan tengok. Kira dia 5 tapi dipanggil 3 rukun. Sekarang ni makmum kita dia habis baca doa iftitah. Okey, kemudian imam baca Fatihah, dia duduk dengar imam baca Fatihah. Habis Fatihah, imam rokok. Rokok imam. Dia belum baca Fatihah. Dia sedar dia tak baca Fatihah lagi. Okey, okey, nak buat macam mana? Dia kena baca Fatihah. Okey, Abang Haji i'tidal. Okey, masa dia boleh berenggang dengan imam dah 2 dah rukun dia. Okey, Abang Haji turun ke sujud. 3 rukun. Dia boleh. Dia bukannya boleh, dia kena habiskan Fatihah dia. Tak habis teruskan. Okey, imam naik duduk antara 2 sujud. 4 rukun dah tertinggal tu. Okey, kemudian imam turun sujud yang kedua. Dia tak habis lagi. Teruskan. Jangan dirokok. Kalau dia habis, rokok. Okey, okey. Kalau berlaku ni pada rakaat yang kedua imam bangun duduk di tasyahud awal. Tasyahud awal imam. Okey, dia boleh baca lagi kalau dia belum habis. Kerana tasyahud tidak dianggap tidak rukun, kerana dia boleh. Habis imam baca tasyahud awal, imam naik ke atas ke qiyam rakaat yang berikutnya. Dia boleh baca lagi. Okey, tegak tu barulah masa kesempatan kelonggaran untuk dia baca sudah tidak boleh lagi. Tu diberi ruang sejauh 3 rukun. 3 rukun tu dipanggil sejauh 5 rukun. 5 rukun tu dipanggil 3 rukun yang panjang. Kiranya 5. Rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua. 5 rukun tu dipanggil 3 rukun yang panjang. Dia ada 7 istilah yang digunakan dalam kitab yang maknanya sama. Okey, terima kasih banyak. Okey. Itu kedudukan dia. Mana dia? 7 istilah tu tuan-tuan. Kalau kita buka di dalam kitab, sama ada kitab Arab ataupun kitab Melayu, tuan-tuan. 7 istilah ni makna dia sama. Mana dia? Satu, dia kata diuzurkan. Dia sebut kata diuzurkan. Makmum yang diuzurkan. Tuan-tuan, itu istilah yang pertama. Yang kedua, disebut makmum muwafiq yang diuzurkan. Sama juga tu, makna yang sama. Yang ketiga, disebut makmum muwafiq yang diuzurkan 3 rukun. Sama juga tu. Yang keempat, makmum muwafiq yang diuzurkan 3 rukun yang panjang. Sama tu, 4 istilah tu. Yang kelima, makmum muwafiq yang diuzurkan 3 rukun yang panjang 2 kali. Panjang. Sama maknanya. Yang keenam, makmum muwafiq yang diuzurkan 3 rukun itu. Yang ketujuh, makmum muwafiq yang diuzurkan 3 rukun tersebut. Atau makna itu semua sama. Diuzurkan ke 3 rukun, ke 3 rukun yang panjang ke, 3 rukun yang panjang-panjang ke, tersebut ke itu ke, sama. Makna dia macam ni. Jadi kalau kita jadi makmum muwafiq, kita tertinggal Fatihah, tuan-tuan, kita lupa Fatihah, kemudian imam pergi rokok, kita jangan rokok. Kita buat macam mana? Kita habiskan Fatihah kita tu. Kalau tak sempat, diberi masa untuk kita habiskan tu sehingga 5 rukun. 5 rukun tu pun dia ada lagi, ada tambahan lagi, tuan-tuan. Kerana plus ada lagi,
sehinggalah imam bangun tegak ke qiyam rakaat yang berikutnya. Tu dia tegak tu, barulah kita sudah tidak ada lagi kebenaran ataupun keizinan untuk meneruskan Fatihah, tuan-tuan. Itu yang pertama. Okay, yang kedua hari ni, yang pertama tu kita dah sebut pada bulan sudah. Okay, yang kedua, yang macam mana tuan-tuan? Okey, makmum itu tinggal surah Fatihah dan dia teringat di dalam rukuk. Teringat dalam rukuk tu tuan-tuan. Rukuk tu pula rukuk yang berlaku biasa. Macam mana biasa tuan-tuan? Imam rukuk dulu, kemudian baru dia rukuk, tuan-tuan. Dia ni makmum muafiq, tuan-tuan. Makmum masbuk dia tak ada bincang tinggal Fatihah. Sebab makmum masbuk dia tidak wajib membaca Fatihah. Kewajipan dia apa dia? Makmum masbuk dapatkan tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk walaupun kena tinggalkan Fatihah. Dia berbeza tu. Ni kira-kira ni kisah yang muafiq, tuan-tuan. Jadi dia muafiq. Okey tuan-tuan, tapi dia tertinggal, dia terlupa dia baca Fatihah, terlupa dia untuk baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Teringat masa bila? Teringat di dalam rukuk. Rukuk yang macam mana? Rukuk yang imam rukuk dulu, dia ikut kemudian, tuan-tuan. Adakah yang imam makmum rukuk dulu? Adalah, pasal tak ada pula, tuan-tuan. Kita tengah sembahyang, tu sama dengan imam. Budak mana di belakang dia sebut Allahu Akbar, kita pun imam tak rukuk lagi. Tu. Ni bukan yang kes macam tu. Kes ni kita rukuk macam mana biasa. Imam rukuk, kita rukuk. Di dalam rukuk itu datanglah keyakinan kita ataupun syak, sama. Dalam kes ini sama hukum bagi orang yang yakin tinggal Fatihah dan syak tinggal Fatihah. Bulan sudah ada orang tanya soalan dia, kalau was-was macam mana tinggal Fatihah? Siapa tak ingat siapa yang tanya tu. Ada kita buat pembetulan pada soalan tu. Dia tak guna perkataan was-was. Dalam istilah terminologi fiqh, dia guna perkataan syak. Was-was jenis yang baca ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu was-was. Takbir pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggil was-was. Kalau yang baca tak baca, dipanggil syak, tak dipanggil was-was. Dalam perincian istilah fiqh. Cakap kita di seksen 20 sama, syak dengan was-was tu. Tapi dalam dari segi perbincangan, term fiqh dibezakan. Okey, jadi bila kita rukuk, kita pun sedar aku masih belum baca Fatihah. Itu berkata syak, aku ni baca ke tak lagi Fatihah? Tu tuan-tuan. Rukuk tu macam mana? Imam rukuk dulu, baru kita ikut. Nampak macam mana? Teruskan mengikut imam itu. Teruskan mengikut imam itu. Tetapi rakaat itu tidak dikira. Dalam istilah fiqh dipanggil lagho. Apa maksud lagho? Tidak dikira. Tak batal, tuan-tuan. Teruskan mengikut imam, tuan-tuan. Tetapi rakaat itu tidak dikira. Bagaimana penyelesaiannya seterusnya? Sehinggalah duduk di akhir rakaat imam itu. Sampailah kita kata ke akhir imam tu, kita kata sesudah imam bagi salam, dia hendaklah bangun, lengkapkan
satu rakaat yang sempurna. Kalau berlaku satu rakaat, tuan-tuan. Tu. Kalau berlaku 2 rakaat, tuan-tuan, 2. Berlaku 3 rakaat, 3. Berlaku 4 rakaat, 4. Sembahyang Zuhur belakang imam. Sepatut dia jadi PM, tak jadi pula kita duk pening. Contoh, ini contoh. Tak ada kait siapa-siapa, tuan-tuan ni. Ini contoh sama sekali. Tak ada nak mengena, tak ada terkena. Ya, tak ada kaitan, tak ada apa. Okey, aku ni patut. Rokok-rokok, aku tak baca Fatihah. 4 rakaat jadi, tuan-tuan. Nampak macam mana? Lepas imam salam, 4 rakaat. Tu. Orang lain sembahyang Zuhur 4, dia 8. Tu, tuan-tuan. Kena? Jangan bagi salam. Bagi salam batal. Kena? Kemudian sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab tinggal Fatihah itu sudah melepasi daripada tempat dia. Tempat dia di kiang tu. Kena? Tu. Okey, tuan-tuan. Jadi kalau berlaku macam tu, kepada kita ingat, kita dah rokok dah, aku baca ke tak Fatihah ni? Teruskan ikut imam. Kemudian buat macam mana? Selepas imam salam, bangun, sempurnakan satu rakaat lengkap. Okey, satu rakaat lengkap tu kalau berlaku satu rakaat macam tu. Kalau berlaku 2 lah. Tu, tuan-tuan. Kalau bagi salam batal. Kalau terlupa, terlajak bagi salam, masuk kembali. Tu. Imam salam, kita pun salam. Oh, aku ada lagi. Masuk kembali. Itu, tuan-tuan, itu penyelesaian kalau kita makmum tertinggal Fatihah. Dalam versi yang kedua ni, iaitu teringat di dalam rukuk, yang rukuk itu berlaku seperti mana biasa, iaitu imam rukuk dahulu, baru kita rukuk. Macam mana penyelesaiannya? Terus ikut imam. Kemudian selepas salam imam, gantikan ataupun sempurnakan satu rakaat lengkap. Tu, tuan-tuan. Jadi kita berhenti situ dulu, tuan-tuan. Berhenti situ dulu. Kemudian kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah makmum yang tertinggal Fatihah, perincian yang kedua, iaitu dia teringat ataupun syak di dalam rukuk, yang rukuk itu berlaku seperti mana biasa. Itu perincian. Tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa juga soalan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makmum yang tertinggal? Oh, fi'li. Oh, cantik soalan. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Bagaimanakah kalau kes makmum yang tertinggal fi'li? Tu, tuan-tuan. Okey. Kita tambah sikit soalan tu. Tambah sikit soalan tu. Soalan tu dia nak tanya macam ni tu. Macam mana kalau makmum tertinggal rukun fi'li? Tu sebab fi'li ni ada 4 jenis ni, tuan-tuan. Satu, rukun fi'li. Yang kedua, sunat ab'ad fi'li, tuan-tuan. Yang ketiga, sunat besar fi'li. Yang keempat, sunat
hay'ah fi'li. Jadi soalan tu tuju kepada rukun fi'li. Tu kita otter sikit, pindah sikit, boleh? Setuju yang bertanya tu? Boleh? Setuju kan? Sebab kalau sunnah hay'ah fi'li, kena misalnya duduk tak lipat ibu kaki, itu tak masalah tuan-tuan. Kena ni rukun, tertinggal rukun fi'li. Macam mana nak buat tuan-tuan? Mudah ya. Kena dalam kes kita tertinggal rukun fi'li, misalnya tertinggal ruku', tertinggal i'tidal, tertinggal sujud yang pertama, contohnya tuan-tuan, kena tertinggal duduk antara dua sujud, tu tuan-tuan. Okey, macam mana kalau kita tertinggal rukun fi'li? Dia mudah saja. Kalau tuan-tuan ingat, dalam kes kita tertinggal Fatihah, kena perincian dia ada 3. Satu makmum, satu orang yang sembahyang seorang diri, yang kedua makmum, yang ketiga imam, kena. Kemudian makmum tu ada perincian dia pula, kena. Kalau fi'li pun begitu. Pertama, kita sembahyang seorang diri, tu tuan-tuan. Yang kedua, kita menjadi makmum. Yang ketiga, kita menjadi imam, kena. Tu. Okey, kita yang menjadi makmum, kita yang sembahyang seorang diri, kita menjadi makmum dan juga kita jadi imam, kena. Tertinggal fi'li. Okey, soalan tu kita perkecilkan lagi, kita spesifikkan lagi kepada kalau kita sembahyang seorang diri. Tu tuan-tuan, kena. Tertinggal fi'li. Dapat macam mana tuan-tuan? Dia macam perincian Fatihah juga, cuma dia ada beza sikit, kena. Dia ada beza sikit. Kalau Fatihah, kalau orang sembahyang seorang diri, perinciannya ada 5. Kes tinggal fi'li, tinggal rukun fi'li, dia ada 6. Kena saya ambil satu yang nak jawab begini, kena. Kita tertinggal rukuk misalnya. Okey, tertinggal rukuk, teringat di dalam rukun-rukun yang berikutnya, tapi rakaat yang sama. Tu tuan-tuan, kena. Untuk menjawab soalan saya ambil yang tu saja, ambil satu perincian saja. Tertinggal rukuk contoh dia tuan-tuan, kena. Kita teringat di dalam rukun-rukun yang berikutnya. Mana dia? Sujud misalnya. Kita tak rukuk, baca Fatihah, baca surah, tu sujud. Dalam sujud tu ingat, aku tinggal rukuk. Okey, yang tertinggal rukuk, teringat di dalam rukun yang berikutnya, tetapi masih di dalam rakaat yang sama. Tu tuan-tuan. Itu yang pertama, dia ada 6 semua. Kena kita ambil satu saja. Jadi nampak macam mana tuan-tuan? Daripada rukuk kita tu, kita wajib bangun semula ke rukuk. Tu tuan-tuan. Tak bangun Fatihah dah, Fatihah dah baca dah. Habis Fatihah, kita terus kepada sujud. Jadi kita tidak rukuk, tertinggal rukuk. Teringat masa mana? Teringat masa sujud yang pertama, contoh dia. Nampak macam mana? Balik semula ke tempat rukuk tu, bangun. Kena bangun, duduk di rukuk. Okey, selepas rukuk, i'tidal. Sampai i'tidal, kembali kepada sujud. Sujud yang tadi tu dianggap laghu. Apa maksud laghu? Tidak dikira. Kena? Tu. Jadi kalau teringat tuan-tuan, aku tertinggal rukuk, masa tu kita duduk di sujud yang pertama. Katalah kita tengah tasbih ni, subhana rabbiyah, ingat, aku tertinggal rukuk. Jangan habiskan tasbih tu. Tak boleh duduk situ lah. Kalau tunggu nak habiskan tasbih tu, batal sembahyang tu. Kerana sebab apa batal sembahyang? Kerana terbatal tertib. Okey, dan sembahyang ada tertib. Tertib tu di dalam beberapa hal ada tertib, dalam beberapa hal tak ada tertib. Kerana tapi kes tertinggal rukuk tu dia ada tertibnya. Tak boleh kita sujud sebelum kita rukuk. Jadi bangun terus
ke rokok, tuan-tuan. Okay, kemudian selepas rokok, i'tidal, kemudian turun sujud yang pertama semula, kemudian bangun, duduk di antara dua sujud, kemudian turun sujud yang kedua, kemudian sembahyang seterusnya. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Tu tuan-tuan. Cantik soalan tu. Ya, terima kasih sahabat yang bertanya. Ya. Ya. Sama juga. Kalau kita tertinggal di sujud yang kedua, bangun. Jangan tunggu situ lagi, tunggu batal. Walaupun tunggu nak menghabiskan kita tasbih kita tu. Subhanallah, ingat. Tak boleh habis, tak boleh, batal sembahyang. Tu bangun semula kepada rokok tersebut. Kerana ini tertinggal rukun fi'li. Tuan-tuan. Kerana contohnya, kalau tertinggal rokok, kalau tertinggal i'tidal, gitu juga. Misalnya daripada rokok terus ke bawah ya, sampai orang ingat, ya aku tak i'tidal. Bangun ke i'tidal tu. Sujud dah okey dah. Lepas i'tidal tu barulah kita turun semula kepada sujud. Jadi itu tertinggal rukun fi'li. Kan? Okey, sebab apa kita perinci? Sebab fi'li itu ada 4 yang hay'ah, fi'liyah, abad, fi'liyah, sunat-sunat besar. Fi'liyah tu kita tak sentuh sini. Okay. Cantik soalan sahabat kita. Yang ni pun itulah. Kalau kita tengok di sujud yang kedua pun macam tu. Okey. Yang tu masuk bahagian yang lain pula. Kerana kita perincikan tu. Okey tuan-tuan, siapa yang ada apa lagi? Datuk Bakar kita. Dia bukan orang Johor, dia orang tak faham. Okey, ada apa tuan? Ya, siapa-siapa? Ya, Prof kita. Ya. 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 Okey, cantik soalan. Okey, soalan doktor kita tuan-tuan. Okey, kita masbuk. Tuan-tuan. Kemudian kita baca Fatihah, nak habis 1-2 ayat lagi. Mana afdal soalannya? Kita nak bila imam rokok, kita nak rokok ke ataupun kita nak habiskan Fatihah kita? Okey, cantik soalan tu tuan-tuan. Okey, soalan tentang orang masbuk. Okey, saya ulang balik. Apakah maksud, apakah definisi, apakah pengistilahan kepada orang masbuk? Okey, dia dua istilah berkembar yang berlawanan. Istilah berkembar yang berlawanan, tuan-tuan. Satu muwafiq, yang kedua masbuk. Kembar yang berlawanan, tuan-tuan. Muwafiq, orang yang mendapat masa. Tu tuan-tuan, muwafiq orang yang mendapat masa. Masbuk equal opposite. Tu tuan-tuan. Masbuk orang yang tidak mendapat masa. Mudah sangat. Masbuk
orang yang tidak mendapat masa. Muafiq, orang yang mendapat masa. Tu tuan-tuan. Tapi kita orang Melayu ni tuan-tuan, kita berpegang sebelum zaman Jepun lagi. Pegang macam mana? Masbuk masuk lambat, muafiq masuk awal. Ni adalah istilah yang tak betul sama sekali tuan-tuan. Kenapa? Kau jawab dalam periksa tu tak boleh bagi markah tuan-tuan. 0/100 tu. Tu kenapa? Apa dia muafiq? Muafiq masuk awal, masbuk masuk lambat. Tak betul. Tak betul sama sekali. Tu istilah kita sembang kedai kopi. Tak boleh. Tak betul. Apa dia muafiq? Orang yang mendapat masa. Masbuk sebaliknya, mudah ya. Orang yang tidak mendapat masa. Banyak bakar, dapat faham? Muafiq, orang yang dapat masa. Masbuk, orang yang tidak dapat masa. Tu hari ni kita tukar. Tak mau dah muafiq orang masuk awal, tak mau dengar langsung. Masbuk masuk lambat, tak mau dengar, memang tak betul. Tu tak boleh langsung. Markah kesian pun tak boleh bagi tu. Kena pangkah besar daripada ujung kertas ni, tarik ujung kertas ni. Tu apa dia muafiq? Orang yang dapat masa, tuan-tuan. Apa dia masbuk? Orang yang tidak dapat masa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tanya, dia mari Arab kata tasa'al atau tasa'al tu fi zihni. Aku tertanya-tanya dalam kepala aku, masa apa? Masa apa? Masa tu. Okey, masa dia mudah ya. Masa yang cukup kalau ada kalau situ tu. Kalau tu tak boleh tinggal. Masa yang cukup kalau dibacakan Fatihah secara sederhana. Tu masa yang cukup kalau dibacakan Fatihah secara sederhana. Tu tuan-tuan. Pasal apa kata kalau? Tadi kita sebut dah tadi, orang yang dapat masa tu belum tentu dia dapat baca Fatihah. Masa je dapat, tapi diguna untuk baca doa iftitah. Habis dah sungguh masa tu, tak sempat baca lah Fatihah. Masa dapat, tapi tak sempat baca Fatihah. Tak sempat baca Fatihah, dia tetap juga dipanggil orang muafiq sebab dia dapat masa. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, masanya dapat, tapi tak dapat baca Fatihah. Sebab apa? Sebab dia baca lambat. Tu selepas takbir ihram, dia tak baca doa iftitah ni. Terus baca Fatihah sebab dia baca lambat. Tapi dia baca lambat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tu Bastegani pula tuan-tuan. Separuh Fatihah tu imam rokok. Separuh dia tu tuan-tuan, orang dah boleh baca Fatihah secara sederhana dah. Sekali Fatihah setengah dah, dia pun separuh. Maknanya dia masa dapat tapi tak dapat baca. Muafiq tu tuan-tuan. Yang ketiga, dia dapat masa, dia terpesona dengan imam baca. Masa dapat tapi tak dapat baca. Muafiq tu tuan-tuan. Yang keempat, yang tadilah dia lalai, dia lara tadi ni. Dia lalai. Tu. Okey tuan-tuan. Jadi orang-orang yang muafiq ni tuan-tuan, dia punya tanggungjawab dia habiskan Fatihah. Muafiq dapat masa. Masa apa? Masa yang cukup kalau dibacakan Al-Fatihah secara sederhana. Kalau tu, baca tak baca tak kisah, dapat masa tu dipanggil muafiq. Masbuk sebaliknya, orang yang tak dapat masa. Tak dapat masa apa? Masa macam tadi jugalah. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni kita orang masbuk, kita ringkaskan. Kita orang masbuk. Okey, kita tak dapat masa. Tu. Lepas kita takbir, kita baca doa iftitah, tak baca doa iftitah, baca Fatihah. Okey,
Fatihah kita katalah kita orang yang baca jenis sederhana. Kita tak baca lambat, tak baca cepat. Kita baca sederhana. Jadi elok sampai kepada ihdina. Tu tuan-tuan. Imam pun rukuk. Kita ni masbuk. Nak macam mana tuan-tuan? Kalau kita masbuk, tanggungjawab kita ialah turun rukuk, dapatkan tumakninah sama dengan imam. Ingat tu perkataan tu. Orang masbuk, tanggungjawab dia dapatkan tumakninah sama dengan imam. Tu. Tumakninah saja tak mau. Tumakninah sama dengan imam. Tumakninah saja macam mana? Dia turun rukuk, imam angkat kepala. Dia pun habiskan rukuk dia, tak mau. Dia nak tumakninah tu sama dengan imam di dalam rukuk. Tu. Jadi dia pun tumakninah dia tu sama sempat dengan imam, dengan tumakninah imam. Kalau dia turun rukuk, imam angkat kepala, baru angkat kepala, tak angkat badan lagi, tak dapat dah. Tu. Jadi dia kena dapatkan tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk. Dapat tumakninah tu, dapatlah rakaat itu. Tak dapat tumakninah, tak dapat rakaat itu. Katalah dia habiskan Fatihah tu. Habis Fatihah, turun-turun tak dapat tumakninah. Walaupun dia habis Fatihah, rakaat itu tidak dikira. Sebab makmum masbuk tidak dikira Fatihah. Kira tumakninah sama dengan imam. Tu. Jadi oleh kerana tu Prof, dia jangan habiskan Fatihah dia. Sebab dia bukan dipertanggungjawabkan untuk habiskan Fatihah dia. Dipertanggungjawabkan dia ni untuk dapatkan tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk. Kalau dapat tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk, dapatlah rakaat itu. Walaupun dia tak baca satu ayat, satu perkataan daripada Fatihah. Tapi kalau dia tak dapat tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk, walaupun dia habis Fatihah, dia tidak dikira rakaat itu. Cantik soalan tu, tuan-tuan. Ringkasnya, ya, Munji. Saya masuk waktu maghrib. Ya. Jadi kami imam tengah baca Fatihah. Ya. Adakah perlu saya baca doa kita atau kita bacaan imam? Okey, cantik. Abang Ji masuk, imam tengah baca Fatihah. Okey, Abang Ji nak dengar Fatihah imam ke ataupun nak baca doa iftitah? Begitu. Okey, ikut dalam kita kata semayang, kita kata bila imam mula baca, kita tidak boleh baca pada, kita kena bagi perhatian kepada bacaan imam. Kecuali ada beberapa pengecualian. Kecuali kita kata imam ni dia jenis baca surah yang pendek. Tu dan dia baca cepat. Okey. Jadi kita nak elakkan daripada kita gubur apa, masa tu bolehlah dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Tapi kalau kita kata kalau dalam keadaan biasa, bila imam start baca Fatihah, kita berhenti bacaan, kita dengar kepada Fatihah imam. Jadi selepas itu imam disunatkan bagi imam untuk mewujudkan dipanggil saktah. Selepas amin tu, saktah itu untuk memberi peluang kepada makmum membaca Fatihah pada masa tu. Jadi kalau ikut peraturan sembahyang biasa, bila imam mula baca Fatihah, kita kena senyap dengar Fatihah dia. Sebab itulah kita dituntut untuk takbir ihram bersama dengan imam. Jadi kita, maksudnya bila kita nak sembahyang, kita jangan datang lambat, kecuali ada hal tak ada baiklah nak macam mana. Datang selepas imam takbir ihram, kita terus takbir ihram. Kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian bila imam baca, kita kena dengar kepada bacaan dia. Tu. Lebih antara kita jangan dibaca doa kita
Lebih afdal kita jangan baca doa iftitah. Dengar pada imam. Kiram. Sebab bila sebut Al-Quran, bila dibacakan mana dia kata fastabi'u. Bila dibacakan Al-Quran, maka kita naklah fastami'u, berilah perhatian. Fastami'u itu bukan dengan makna dalam bahasa kita berilah perhatian terhadap bacaan itu. Dia tak sama dengan sami'a. Istami'a, dia tambah perkataan alif sin ta. Istami'a. Asal dia sami'a, tambah lagi alif sin ta. Istami'u tu berilah perhatian. Orang Kelantan kata dengar. Beri perhatian untuk mendengarnya. Tu. Tapi kami imam kita baca jenis surah yang pendek kan. Ya. Dan dia baca surah kita tahu dia baca cepat. Baca Fatihah. Kemudian ruang untuk kita nak baca Fatihah, kita baca Alhamdulillah, dan kita pergi rokok lah. Sama juga kan jadi kita kena ukur kita dapat masa ke tidak. Kalau kita dapat masa, kena habiskan Fatihah. Kalau kita dapat masa, yang tu kita panggil masbuk, kita rokok lah. Jadi istilahnya kita kena tentukan kita ni muafiq ke masbuk. Masalah kita ni imam kita makmum wajib. Ya. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi muafiq, tak tahu. Kita tahu muafiq ni setelah imam rokok baru kita tahu. Sebab masa tu diukur daripada takbir ihram kita ke takbir rokok imam. Jadi sebelum dia rokok kita tak tahu kita muafiq atau masbuk. Dia rokok tu baru kita tahu. Kalau imam baca cepat, kita boleh baca Fatihah. Boleh. Tapi sama juga kalau dia baca cepat, kita baca Fatihah. Kalau kita orang masbuk, jangan habiskan Fatihah kita tu. Turun rokok juga. Jadi hari ni tuan-tuan ingat satu ya. Muafiq orang yang dapat masa. Dia ada pasangan bertentangan, berlawanan. Apa dia? Masbuk. Masbuk apa dia? Orang yang tak dapat masa. Yang tu dulu. Tuan-tuan akan pening lah 3-4 bulan. Muafiq, masbuk. Aku dapat Fatihah. Aku dapat masa ke tak? Dia pening-pening dulu. Tapi yang pentingnya kita mula berfikir. Secara yang sebenar. Muafiq dapat masa, masbuk tidak dapat masa. Masa apa? Masa yang cukup kalau dibacakan Al-Fatihah padanya. Masa tu dikira daripada mana ke mana? Kalau rakaat yang pertama kita daripada takbir ihram kita ke takbir rokok imam. Kalau bukan rakaat pertama, daripada kita berdiri tegak naik ke qiyam sampailah kepada takbir rokok imam. Tu dikira masa di situ. Okey, cantik soalan macam kita. Okey, cukup dulu. Okey. Sekadar itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, siapa-siapa yang berhajat untuk membantu perjalanan pondok kita, pusat pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi, tuan-tuan, di belakang tu ada tung tu, tuan-tuan, letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak letakkan. InsyaAllah kita akan menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.